So, untuk video tu, cikgu akan buat pecutan untuk soalan nombor 10. Soalan nombor 10 adalah soalan yang wajib awak jawab. So, itu adalah contoh-contoh soalan-soalan yang contoh soalan-soalan yang ada keluar dalam pecutan dalam percubaan haria. Jadi soalan-soalan tu belum pernah keluar lagi. So, kita orang support mungkin soalan-soalan tu yang akan keluar lah. So, contoh misalnya soalan tu si keluar pun, at least awak tahu macam ni cara nak jawabnya. Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan percubaan negeri Kedah. Okay, untuk negeri Kedah, soalannya berkaitan dengan tekanan. Rasanya kita banyak buat soalan tu kan, soalan tekanan tu. Kita buat blok kayu, masih ingat kita ada plasensin, blok kayu, sikit blok kayu yang luasnya kecil, sikit luasnya besar. Lepas tu kita buat tekanan dalam pensel tajam dengan pensel tumpul. Lepas tu kasut tumit tinggi dengan kasut sukan. Ia adalah contoh-contoh untuk yang soalan tekanan. Okey, kita baca dulu soalannya. Okey, seorang gadis memakai kasut tumit tinggi. Apabila melalui kawasan bertanah lumpur, didapati bahawa kasut tumitnya tenggelam menyebabkan beliau sukar berjalan. Kemudian gadis itu menukarkan kasut tumit tinggi dengan selipar. Setelah menukar kasutnya, didapati selipar tidak tenggelam dan beliau dapat berjalan dengan lebih mudah. Situasi ini menunjukkan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas satu permukaan bergantung kepada luas tapak yang bersentuhan dengan permukaan itu. Okey, contoh macam itulah. Awak berjalan pakai high heel. Jadi apabila awak berjalan pakai high heel kan, bila awak tinjak tanah, apabila awak pakai high heel, ia tenggelam. Maksudnya heel dia masuk ke dalam tanah lah. Jadi awak tukar kepada selipar. Lepas awak tukar kepada selipar, dia akan ada masuk ke dalam tanah lagi. So, ia adalah soalannya. Okey. A. Jadi yang tu adalah soalan 10A. 10A dengan 10B ingat berbeza. Jadi 10A adalah soalannya hipotesis. Macam ni awak nak buat hipotesisnya. Jadi ada banyak pilihan dekat situ, pilih satu lah. Awak boleh pada jika luas tapak jika luas tapak itu kecil, maka tekanan yang dikenakan besar. Ingat misalan tekanannya luasnya kecil, maka tekanannya besar. Sebabnya high heel kan, apabila awak tekan, awak dipijak kaki awak guna high heel, sakit kan? Apabila ini sakit maksudnya tekanannya besar. Sebab apabila luas permukaannya kecil, jadi tekanannya besar. Okey, ia adalah hipotesisnya lah. Boleh? Cikgu highlightkan. Jika sekejap Okey. Okey, jika luas tapak kecil, maka tekanan besar. Okey, so itu adalah hipotesisnya. Okey, kita pergi kepada soalan 10B. Okey, 10B berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat luas permukaan yang berbeza terhadap tekanan yang diberikan dengan menggunakan pensel tajam, pensel tumpul, pemberat 1 kg, plastersin dan radas lain. Jadi dekat sini, dia dekat situ dia dah beri awak apa yang awak perlukan. Yang tu adalah radasnya. Pensel tajam, pensel tumpul, pemberat dan radas lain. Tapi dekat bahagian radas dan bahan kelak, awak jangan letak radas lain, awak letak namanya apa. Biasanya radas lain tu adalah benda yang kita gunakan untuk mengukur. Contohnya pembaris. Biasanya radas lain tu adalah benda yang kita gunakan untuk mengukur lah. Okey. So sekarang kita pergi kepada satu persatu. Kita pergi kepada tujuan eksperimen dulu. Okey, tujuan eksperimennya mesti ada perkataan untuk mengkaji. Itu adalah kata kuncinya. Lepas tu awak boleh pada untuk mengkaji hubungan apa? Di antara apa dengan apa. Biasanya dekat depan tu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang bawah belakang tu adalah ia pun pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu tulis PB. Okey, tu PM. Mengkaji hubungan di antara PM dengan PB. Okey, untuk tekanan tu awak boleh tukar, kedalaman lekukan pun boleh. Untuk mengkaji hubungan di antara luas permukaan dengan kedalaman lekukan pun betul. Okey. Okey, untuk pemboleh ubah, ingat ni ada 3 pemboleh ubah. Biasakan dengan menulis dimanipulasi dulu. Lepas bergerak balas, diikuti yang last sekali adalah pemboleh ubah dimalarkan.
Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang berbeza-beza. Okey, so yang berbeza dalam eksperimen kita adalah luas permukaan mata pensel. Ataupun misalnya awak si pandai nulis macam tu nak, awak boleh pada pensel tajam dan pensel tumpul. Dekat depan tadi kan ada kan? Okey. So awak boleh pada pemboleh ubah pensel tajam dan pensel tumpul. Ia adalah pemboleh ubah dimanipulasi lah, lebih senang lagi. Okey, lepas bergerak balas ni adalah hanya pun hasil daripada eksperimen awak. Jadi apabila kita buat eksperimen tu kan, last sekali kita akan dapat kedalaman lekukan. Untuk tekanan, biasanya memang kedalaman lekukan yang kita kaji. Ingat apabila awak jumpa soalan macam tu keluar, pastikan awak ingat ni pun pemboleh ubah bergerak balas ni adalah kedalaman lekukan. Okey, lepas dimalarkannya adalah jisim pemberat. Ataupun awak boleh padah pemberat 1 kg pun betul. Okey, mun awak jawab pemberat sahaja, betul ke salah? Okey, mun awak jawab pemberat sahaja, salah. Mesti ada parameter dekat depan. Pasti ingat, mesti ada parameter. Maksudnya parameter sama ada jenis, warna, saiz, ia adalah parameter lah. So, mesti ada benda dekat depan tu. Okey? So, pemboleh ubah okey. Next, kita pergi kepada senarai bahan dan radas. Macam yang tadi lah. Dekat depan tadi, dah beri awak pensel tajam, pensel tumpul, pemberat 1 kg, plus sensin dan radas lain kan. Jadi, radas lain tu awak tukar dengan pembaris. Sebabnya kita gunakan pembaris untuk mengukur kedalaman lekukan. Jadi, untuk senarai bahan dan radas tu, at least awak tambah 1 bahan pun dah okey. Dapat 1 markah. Okey. So, untuk prosedur dengan kaedah, yang tu adalah contoh cikgu lah. Amun awak nak buat yang lain pun okey. Okey, so untuk contoh cikgu kan, mesti lukis gambar. Yang tu wajib. Yang tu wajib. Okey. Macam ni pun mesti ada gambar. Sebab apa? Sebab misalnya contoh awak dapat jawab, gambar tu yang akan membantu awak. Okey? Ingat gambarnya. Munya blok kayu kan, lukis blok kayu. Kayu kat situ. Okey? Okey, yang pertama susun radas seperti gambar di atas. Mula awak mengungkap tu pun sehal. Awak boleh letak. Okey, nombor 2-nya letakkan pensel tajam di plus sensin A. Awak labelkan tu A. Macam cikgu buat sekali. Jadi cikgu asingkan AB. Mun awak nak buat satu-satu pun boleh. Okey, awak buat satu-satu. Okey, kita pergi kepada yang cikgu buat contoh dulu. Untuk yang cikgu pun contoh. Sorry mu cikgu laju gila. Okey. So, untuk contoh yang cikgu berikan tu, cikgu sediakan 2 plus sensin. Jadi, sikit cikgu labelkan A, sikit cikgu labelkan sebagai B. Untuk A, pensel tajam. Untuk B, pensel tumpul. Jadi, lepas cikgu akan letakkan kedua-dua pemberat 1 kg di atas pensel ya. Lepas cikgu angkat pensel dan cikgu ukur kedalamannya pun lekukan. Okey. Lepas record kedalaman lekukan. Macam tu pun boleh. Tapi mun awak nak buat yang lain pun boleh. Contohnya awak akan buat pensel tajam dulu. Lepas awak ulang langkah 1 sampai berapa dengan menggunakan pensel tumpul. Yang tu kita pernah bincang dalam kelas kan. Jadi yang tu pun boleh. Okey. Okey, so rasanya untuk soalan tekanan tu rasanya ada masalah. Mudahan keluar Okey, lepas penjadualan data. Untuk penjadualan data, ingat dekat depan tu mesti apa? Pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimanipulasi kan? Okey, belakang mesti pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jangan awak buat jadual pelik-pelik. Buat jadual macam tu, depan tu mesti pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, luas permukaan, kecil, besar. Ataupun awak boleh pada situ jenis pensel, pensel tajam, pensel tumpul pun boleh. Okey, yang tu boleh letak kedalaman lekukan pun boleh. Awak letak tekanan pun boleh. Dua-dua boleh. Tapi buat satu je lah. Si payah buat dua-dua. Okey? Tapi untuk awak kan cikgu rasa awak biasakan dalam misalnya soalan yang keluar adalah soalan tekanan, biasakan guna kedalaman lekukan. Sebabnya yang tu lebih nampak lah. Lebih nampak awak. Okey. So, untuk soalan 1, ada soalan? Okey, mula ada soalan awak boleh PM cikgu supaya cikgu tahu apa masalahnya. Okey, next kita pergi kepada soalan percubaan negeri Kelantan. Okey, untuk negeri Kelantan, cikgu baca dulu soalannya. Kita baca sama-sama. Sufi mendapati kasut kulit putihnya yang disimpan di dalam almari pada musim tengkujuh dijangkiti kulat. Berbanding
kasut kulit yang disimpan pada musim panas. Situasi ini menunjukkan kelembapan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so ingat sih kita masa awal-awal dulu kan kita buat eksperimen. Kita ada buat eksperimen tentang bakteria kan? Masih ingat? Ada 5 faktornya. Okey, yang pertama kita buat eksperimen yang mengkaji faktor yang menyebabkan ada pertumbuhan mikroorganisma adalah nutrien. Nutrien tu samalah macam makanan kepada bakteria. Jadi misalnya ada nutrien, kulit akan tumbuh. Si ada nutrien, si ada kulat. Okey, boleh? Yang pertama nutrien. Okey, yang kedua adalah kelembapan. Okey, antara lembap dengan kering, mana satu yang dipilih oleh kulat? Okey, kulat akan tumbuh dekat kering, tempat yang kering ke tempat yang lembap? Okey, so kulat akan pilih tempat yang lembap. Kulat akan tumbuh di tempat yang lembap lah. Okey, yang ketiga kita ada cahaya. Okey, cahaya kita ada gelap dengan terang. Okey, gelap kita simpan, contoh kita simpan bekas yang kita nak kaji dalam almari. Okey, mun terang kita letaknya di bawah cahaya matahari. So, ia adalah cahaya. Untuk suhu, kita ada 3 suhu. Suhu bilik 37. Kita ada panas 60 lebih ke 70 lebih darjah Celsius. Lepas tu kita ada sejuk. Sejuk 0 darjah Celsius. Okey, untuk suhu, mikroorganisma biasanya akan pilih suhu yang suhu bilik. Ini paling hidup subur dekat suhu bilik. 37 darjah Celsius adalah suhu yang dia pilih. Okey, misalnya 60 ataupun 70 darjah Celsius. 60 lah, 60 darjah Celsius. Adakah kulit yang akan tumbuh ataupun mikroorganisma yang akan tumbuh? Okey, mikroorganisma akan mati sebabnya terlampau panas. Okey, apabila 0 darjah Celsius macam ni. Okey, 0 darjah Celsius, kulat dia boleh masih ada tapi dia si aktif. Maksudnya dia berjalan, dia ada tapi dia berjalan dengan sangat lambat. Jadi sekarang suhu yang dipilih adalah suhu bilik awak iaitu 37 darjah Celsius. Okey, lepas tu kita ada last sekali iaitu pH. Ingat pH kita ada kaitan dengan asid dengan alkali, tiga-tiga neutral. Okey, antara asid, neutral dengan alkali, ini satu pilihan mikroorganisma. Okey, yang mikroorganisma pilih adalah neutral lah. Okey, mikroorganisma akan hidup dekat tempat yang ada pH-nya neutral je. Okey, so kita kembali kepada soalan. Okey, soalan tu tentang kelembapan. Okey, so untuk musim tengkujuh awak tangga, musim tengkujuh ada kulat, musim panas ada kulat. Maksudnya kita tahulah memang kulat tumbuh dekat musim yang lembap. Okey, next. Okey, macam biasa soalan 10A adalah tentang hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah kulat yang disimpan di dalam almari pada musim tengkujuh ditumbuhi kulat. Kasut tadi. Kasut yang disimpan di dalam almari pada musim tengkujuh ditumbuh kulat berbanding dengan kasut yang disimpan pada musim panas. Ia adalah hipotesisnya. Okey, so lepas tu itu adalah soalan 10B, eksperimen baru. Tadi pasal kasut kan. Jadi soalan 10B-nya tentang roti pula. Jangan awak campurkan 10A lain, 10B lain. Tapi ni ada kaitan. Okey, ni ada kaitan cuma bahan yang digunakan lain. Jadi hati-hati bila awak tengok dan baca soalan. Okey, sekarang dengan menggunakan roti lembap, roti kering, plastik dan radas lain. Okey, yang tu adalah nyepun apa? Okey, nyepun radas dan bahan. Okey, kita akan tengok selepas ini. Okey, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda pada 10A berdasarkan kriteria berikut. Tujuan, pemboleh ubah, radas dan bahan, prosedur dan data, penjadualan data. Okey, kita pergi kepada tujuan. Okey, macam tadi juga, soalan tujuan mesti ada perkataan untuk mengkaji apa? Awak boleh tukar kesan kah, boleh hubungan pun boleh. Untuk mengkaji hubungan antara kelembapan roti terhadap pertumbuhan kulat. Okey, tengok situnya PM. Okey, pertumbuhan kulat adalah PM ya, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kesan PM terhadap PB. Ingat, PM mesti kat depan. Macam ni pun PM mesti dekat depan. Pemboleh ubah dimanipulasi mesti kat depan. Okey?
Okey, so set tujuan. Okey, sekarang kita pergi kepada pemboleh ubah. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Ingat susunannya. Pastikan awak ingat susunannya supaya awak si keliru. Okey, untuk untuk yang tu kan, roti lembap dan roti kering. Sebabnya kita guna dua jenis roti. Jenis roti pun betul. Okey, untuk bergerak balas, ingat si cikgu pernah ingatkan awak. Misalnya soalan keluar pasal mikroorganisma, bergerak balasnya pastikan pertumbuhan mikroorganisma. Jangan letak lain-lain. Walaupun awak rasa macam awak tahulah benda lain, awak letak nak selamat, awak samakan. Sebabnya ada 5 eksperimen kan. So, pastikan pun boleh ubah bergerak balasnya pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang bergerak balasnya, yang dimalarkan adalah yang tetap yang sama. Okey, saiz roti mesti sama segi bilangan hari. Berapa hari awak nak simpan? Sehari, 2 hari, 3 hari? Ini mesti sama. Untuk kedua-dua roti. Roti lembap dan roti kering mesti di saiznya sama ataupun bilangan harinya mesti sama. Okey, boleh? Tolong misalnya awak ada masalah ataupun awak rasa macam si faham apa yang cikgu pada, tolong PM cikgu. Okey, so bahan dan radas. Tadi kita ada roti lembap, roti kering, plastik dan radas lain kan. Jadi radas lain yang kita gunakan adalah kotak dan penyepit. Okey, macam ni Mun, saya nak letak sikit aja cikgu. Boleh. Dan kotak pun boleh. Masih kisah. Ambil tu pun boleh. Pastikan awak ada tambah satu. Paling-paling satu. Okey. Okey, next kita pergi kepada prosedur dan kaedah. Okey, mesti lukis. Yang tu cikgu si masukkan lukisannya. Tapi awak lukislah. Ada 2 agit roti. Okey, roti A, roti B. A, B. Lepas tu sikit tu roti A awak labelkan roti lembap. Okey, yang tu roti kering. Awak labelkan dekat lukisan awak. Lepas tu, okey, sediakan 2 jenis roti, roti A dan roti B. Lepas tu roti A adalah roti lembap, roti B adalah roti kering. Okey, letakkan kedua-dua roti di dalam kotak ataupun awak simpan dalam almari pun boleh, kotak pun boleh. Okey, lepas tu biarkan selama 3 hari contoh. Tu tadi 2 hari, 3 hari pun okey. Lepas tu catat perubahan ataupun catat pertumbuhan kulat pada roti. Kedua-dua jenis roti. Macam ni je. Kita ada 2 gig roti. Sikit roti kita lembapkan, sikit roti kita keringkan. Okey, lepas awak dah simpan dalam plastik, awak simpan dalam plastik dulu. Sebab apa awak simpan dalam plastik? Sebabnya kan kita nak angkatnya macam ni aja kan. Mesti dalam plastik supaya cepat gig kulat dia tumbuh. Okey, lepas awak simpan dalam plastik, awak letak dalam kotak ataupun awak simpan dalam almari. Lepas tu biarkan 3 hari. Lepas 3 hari awak buka balik kotak ya, awak tengok perubahannya. Siapa yang akan tumbuh kulat? Roti lembap ke roti kering? Ia adalah prosedurnya. Okey, kita pergi kepada penjadualan data. Macam tadi juga, yang depannya mesti PM. Apa PM? Pemboleh ubah dimanipulasi. Belakangnya mesti pemboleh ubah bergerak balas. Okey, senang kan? Okey. So, boleh? Bolehkah? Okey, kita ada last kita punya eksperimen. Okey, soalan 10, percubaan Melaka. Okey, yang tu adalah tentang kanta. Kanta, kita baca soalan dulu. Puan Alia menghidap rabun dekat memakai cermin mata berkanta cembung. Cermin mata Puan Alia mempunyai jarak fokus yang lebih pendek berbanding Puan Aini. Hal ini kerana kanta cermin mata mereka mempunyai ketebalan yang berbeza. Okey, sikit tebal, sikit nipis. Jadi kita tahu yang berbezanya adalah jenis kantanya. Jadi kita boleh jadikannya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, apakah hipotesisnya soalan 10A? Okey, awak boleh padah semakin tebal kanta cembung, semakin pendek jarak fokus kanta. Yang tu adalahnya, yang tu awak kena hafal lah. Misalnya tebal kanta ya, nya pun jarak mesti pendek. Misalnya nipis kanta ya nipis, jaraknya mesti jauh. Ingat je. Munnya tebalnya mesti dekat. Munnya tebalnya mesti dekat. Munnya nipisnya mesti jauh. Macam ni. Okey. So, lepas kita ada jalankan satu eksperimen untuk menyiasat jarak fokus kanta cembung menggunakan satu kanta cembung tebal, satu kanta cembung nipis, pemegang kanta, lilin, skrin putih dan radas lain. Okey, yang tu adalah pun radas. Okey, kita start. Okey, untuk tujuan untuk mengkaji hubungan. Okey, untuk mengkaji itu adalah pun kata kunci. Okey, untuk mengkaji hubungan di antara kata, tu salah
C satunya. Kata cembung tebal dan kata cembung nipis dengan jarak fokus. Okey, tengok. Tu adalah P, B. Okey, yang depan tu adalah P, M. Okey, boleh? Okey. Next kita kepada pemula ubah. Sebab apa 2 ajak? Sebab tengok dalam soalannya minta 2 ajaknya, minta dimanipulasi dengan bergerak balas. Jadi si payah awak letak dimalarkan. Jadi baca betul-betul soalan. Okey, dimanipulasi. Awak kata je lah. Kata cembung. Tu pun salah. Kata cembung ah. Kata cembung tebal dan kata cembung nipis. Dapatlah 1 markah. Okey, yang bergerak balas ni adalah jarak fokus. Okey, apabila soalan kanta, yang mestinya awak akan dapat lari daripada jarak fokus. Okey, ingat untuk kanta pun dia dah lama asyik keluar. Jadi kita memang target kanta tu keluar. Jadi esok kita akan bincang tentangnya pun soalan faktanya. Kita akan bincang sikitlah untuk kanta tu. So supaya awak lebih faham. Okey, lepas tu senarai bahan dan radas, kita ada kanta, salah aja. Okey, kanta cembung tebal, kata cembung nipis, pemegang kanta, lilin, skrin putih dan apa yang kita gunakan untuk mengukur pembaris. Contoh kan, soalan SPM awak keluar, soalannya awak si tahu ataupun kita si pernah bincang soalannya, awak letak je lah pembaris. Okey, at least ada. Okey, lepas tu pergi kepadanya pun prosedur dan kaedah. Okey, kaedahnya yang pertama adalah satu kata cembung tebal diletakkan. Okey, kata cembung tebal diletakkan di satu skrin putih. Tu skrin putih, tu kanta awak. Kanta, skrin. Diletakkan di satu skrin putih. Kanta itu diarahkan pada lilin. Okey, ni lilin awak. So, lilin awak. Okey. Skrin dilaraskan supaya satu. Okey, awak laraskan awak pun skrin supaya nampak image-nya. Maksudnya macam ni awak laraskan. Nampak ke depan kah, ke belakang kah, macam dia. Okey. Lepas awak dah laraskan, jarak di antara kanta dan skrin diukur. Ukurlah berapa jaraknya. Jaraknya diukur. Lepas tu ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan kata cembung nipis. Okey. So, boleh ha? Okay, next kita pergi kepada penjadualan data tu sama. Depannya mesti PM. Lepas tu kita ada PB. Okey, dah nak habis dah. Okey. So, untuk yang lain-lain, kita sudah bincangkan lah. Sebenarnya saya rasa macam agak mudah lah. Okey. So, tolong baca juga eksperimen latex dengan eksperimen momentum. Tolong baca Okey. So, ya. Okey, good luck untuk awak pun SPM. So, tengok juga video-video cikgu yang lain tu je kejutan kita yang terakhir. Okay, bye.